Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini hari Khamis, permulaan rakaman kami yang pertama. Kenapa saya sebut kami? Nama saya Zulkifli bin Abdul Ghalib atau gini. Saya ringkaskan ejaan nama saya selalunya sebagai ZAG. Nama saya Zulkifli Abdul Ghalib. Jadi selalunya saya ringkaskan sebagai ZAG. Dan rakaman ini juga dijayakan bersama oleh seorang rakan saya yang bernama Raja Mansur bin Raja Jaafar. Jadi harus beliau juga ingin memperkenalkan diri beliau. Okey, jadi kita ringkaskan nama dia RJ Raja Mansur Raja Jaafar. Okey. Topik yang kami nak kongsikan hari ini, saya yakin saudara-saudari juga pernah mengalaminya, pernah melaluinya, pernah menjalankan pembelajaran, pernah ada ilmu dan mungkin kemahiran di situ. Namun begitu, apa yang dipelajari sikit-sikit, kami pelajari sikit-sikit ini ingin kami kongsikan. Topiknya untuk rakaman yang pertama ini, topiknya adalah pemasaran dan jualan, ya, pemasaran dan jualan. Okey, jadi saya pentingkan di sini pemasaran dan jualan. Pemasaran dan jualan. Jadi sudah barang tentu apabila sebagaimana kita di zaman sekolah dahulu, ada dua bulatan begini. Jadi di tengah-tengah ni selalunya kita panggilkan tindanan, dipanggil tindanan. Jadi kita tengok apa yang boleh mungkin kita huraikan di tindanan ini. Tindanan, ya. Maknanya common point lah, kalau dalam bahasa Inggeris kadang orang pakai common point dan sebagainya. Okey, tindanan sebagaimana yang telah dinotakan di kertas ini, tindanan. Okay, saya layan yang kedua. So, tindanan di sini kalau perhatikan saya tulis itu tindanan yang pertama adalah pendapatan. Maknanya apabila kita buat pemasaran, apabila kita bercadang juga daripada apa yang kita promote, kita pasarkan, kita popularkan di alam maya, di alam nyata dan sebagainya, sudah barang tentu kita ingin menghasilkan jualan. Jadi tindanan yang pertama ialah pendapatan. Kita tengok pula tindanan yang kedua. Ya. Tindanan yang kedua saya labelkan sebagai P ada kurungan S pula. Maknanya kalau dalam bahasa Inggeris kita guna ni sebagai plural. Maknanya P itu banyak. P dalam kurungan S. Sebentar lagi insya-Allah saya kongsikan apa maksudnya kalau kita huraikan satu persatu P itu. Ya. Okey. Tindanan yang kedua, P yang banyak. Okey. Jadi langsung saya tuliskan satu persatu dahulu tentang P ini. Okay. P yang pertama sudah barang tentu produk. Apa yang kita pasarkan, apa yang ingin kita jualkan, sudah barang tentu produk. Ya. Barang satu produk. Nombor dua sudah barang tentu produk ini mesti ada harga lah, price. Produk mesti ada harga. Dan sudah barang tentu produk ini mesti ada tempat untuk dipasar dan dijualkan. Mesti ada place. Ya. Sudah barang tentu produk ini promotion. Maknanya kaedah untuk kita promote, untuk kita lariskan. Mungkin satu masa nanti jualannya. Kita promote dahulu dan kita akan bertali arus dengan jualan. So, yang kelima, sudah barang tentu setiap produk yang berada di pasaran harus ada peer, maknanya pesaing. Peer, pesaing. Apa lagi P yang boleh kita pertimbangkan dari primanya? InsyaAllah dari masa ke masa saya akan tambah. Jadi buat sementara ini produk, price, place, promotion, peer. Oh, sudah barang tentu. Setiap benda yang kita ingin pasarkan, promokan, sudah barang tentu ingin kita jualkan,
melibatkan orang, people. InsyaAllah perinciannya akan diuraikan berperingkat. Jadi ini apa yang dimaksud dengan P yang banyak. Jadi pendapatan pun akan diuraikan sebentar lagi. Okey, jom kita lihat pada muka surat yang selanjutnya. Okey, pendapatan. Pendapatan kalau tengok saya di sini ada uraikan mengikut sektor. InsyaAllah kita boleh menerima pendapatan melalui pekerjaan, iaitu selalunya bekerja di sektor kerajaan atau sektor swasta. Apabila kita bekerja selalunya pada dua sektor ini. Atau sekarang ini sudah ada mungkin dia bukan swasta 100%, dia government link company atau kita panggil separa swasta dan sebagainya. Ya, jadi umumnya sektor kerajaan dan sektor swasta untuk kita diterima bekerja. Namun itu ada satu lagi sektor yang sudah barang tentu boleh menghasilkan pendapatan, sektor sendiri, maknanya kita berusaha sendiri. Okey, yang ini sekiranya saudara-saudari bercadang untuk memahami lebih lanjut tentang kuadran ini ataupun bagaimana bermulanya kita daripada bekerja, mungkin satu masa lagi kita bercadang untuk bekerja sendiri dan sebagainya, boleh dirujuk pada buku. Buku asalnya ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Buku asalnya ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Dia ada 4 kuadran di situ. Kalau kita tengok, dia ada E, dia ada B, dia ada S, dia ada I. Jadi umumnya kuadran ini ramai orang akan bermula menjadi employee dan pada satu tahap akan bercadang untuk menjadi self-employed berdasarkan pendedahan, pengalaman yang dia dapat melalui employment atau pekerjaan dia tadi. Dia rasa dia boleh menggerakkannya sendiri, jadi dia akan jadi self-employed dan berperingkat mungkin daripada apa yang dia lakukan sebagai bekerja sendiri, berpeluang untuk menggajikan orang pula. Jadi selapis lagi ataupun peringkat yang selanjutnya sudah bertindak sebagai business owner, pemilik kepada syarikat itu, dan alhamdulillah dapat menggajikan pula orang-orang yang lain. Dan sudah barang tentu satu masa mungkin hasil daripada pendapatan perniagaan dan sebagainya yang berkait, seseorang itu boleh menjadi investor. Maknanya dia mempunyai kelebihan dari sudut kewangan untuk menambah cawangan mungkin atau melabur di sektor-sektor yang lain. Jadi ini kuadran ini, buku asalnya ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Buku itu bertajuk The Cash Flow Quadrant. Namun begitu, buku ini juga, kuadran yang 4 ini juga diulas dalam buku yang ditulis oleh saudara atau Encik Suntara Segar. Dia adalah seorang perancang kewangan, insyaAllah tak silap saya. Dan buku ini bertajuk Buat Duit sebagai Ejen Insurans dan atau Takaful. Ya, jadi boleh rujuk buku ni untuk menjadi bahan bacaan kita. Publisher dia atau pengeluarannya adalah PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Ya, tentang kuadran. Yang itu saya conteng tentang kuadran. Saya tanggalkan dulu layan ini, dan nota ini insya-Allah kita akan guna pakai lagi di suatu masa nanti untuk kita kembali sekiranya untuk rujuk perbincangan kita pada asas-asas yang telah pernah kita bincangkan. Okey, layan selanjutnya saya ingin bercerita tentang tadi saya ada sekadar untuk menambah nilai pada apa yang telah diperkatakan. Maknanya seseorang itu akan bermula dengan E, boleh menjadi PO, boleh menjadi SE, dan juga boleh menjadi I. Dalam bahasa Inggeris ini employee, kita bertindak sebagai pekerja. Kemudian kita mungkin bercadang berdasarkan pengalaman dan pendedahan, kita bercadang untuk menjadi self-employed berdasarkan kemahiran yang kita terima daripada employment tadi, daripada pekerjaan. Satu masa kita juga berpeluang untuk menggajikan orang dan sebagainya, kita sudah berkembang menjadi business owner. Dan sudah tidak mustahil apabila semakin berkembang, kita sudah bercadang untuk menjadi investor.
Huraian ini ada pelbagai, namun begitu saya olah seringkas mungkin mengikut kefahaman saya. Okay, contoh employee. Employee kita bermula, contoh selepas bermula pada 2020 ni, dengan izin Allah 3 tahun sampai 2022 atau 2023 atau 2023, pengalaman mencukupi untuk kita jadi self-employed. Contoh, kita bekerja di sektor pembankan dan kita punya kemahiran isu-isu tentang kewangan. Jadi mungkin kita bercakap untuk jadi self-employed dengan memilih untuk menjadi, sebagai contoh yang agak popular di dalam industri sekarang, sebagai wakil sakaku, sebagai wakil unit amanah dan sebagainya, yang mana satu tahap apabila kelulusan itu semakin dapat diperbaiki dan dipermantapkan, ramai akan dikenali sebagai perancang kewangan yang bertauliah. Perancang keuangan yang bertauliah. Ya. Sebagai contoh. Dan mungkin berdasarkan perkembangan di sini, kita set up syarikat, memiliki sendiri syarikat yang boleh mencari rakan bersama untuk bercerita tentang produk kewangan dan sebagainya. Dan mungkin satu masa nanti dihasilkan pendapatan dan sebagainya, mungkin diversify atau menambah nilai pendapatan oleh pelaburan mungkin. Contoh, itu sebagai contoh sajalah ya. Sekarang kita bergerak kepada nota. Pendapatan tadi yang telah kita raih melalui sektor kerajaan atau sektor swasta atau bekerja sendiri, sudah barang tentu ada tempoh ataupun umur minima, bermula dan umur maksima pekerjaan itu boleh dilakukan. Apa yang saya maksudkan begini. Garisan hayat, di kali pertama mungkin saudara-saudari mungkin pernah banyak kali melihat tentang garisan hayat. Namun itu di kali pertama dalam sesi rakaman ini saya perkenalkan tentang garisan hayat. Semua orang bermula dengan lahir sampai satu masa insya-Allah semua berpeluang bekerja, dan juga sampai satu masa semua pasti akan bersara. Yang pastinya kita semua akan dibersarakan. Lahir, kerja, bersara, dibesarakan, atau lebih mudah faham, meninggal dunia. Okey. Umumnya pada usia 18 tepat dan ke atas dah boleh kerja. Umumnya. Jadi kalau maksudnya kalau kita dikontrakkan pada umur 18 tepat dan ke atas, kita adalah pekerja yang sah. Ya. Umumnya di Malaysia sekarang pencen kebangsaan, umur pencen kebangsaan adalah 60. Jadi kalau kita tengok sini apa yang saya maksudkan tadi tentang menghasilkan pendapatan, kita punya tempoh maksima 42 tahun. Ya, kerjaan kita maksima 40 tahun. InsyaAllah sekiranya kita sihat sehingga umur 60 lah. Namun begitu ada cabaran dan sebagainya yang tertentu menjelang usia 60 atau sebelum itu. Ya, okay. Apa lagi selanjutnya? Tempoh 42 tahun itu adalah tempoh untuk kita cari pendapatan. Tempoh 42 tahun itu adalah tempoh untuk kita cari pendapatan. Namun begitu pendapatan yang kita terima setiap bulan sudah barang tentu kita guna. Kita guna. Dan sudah barang tentu daripada guna itu sekiranya alhamdulillah tak dapat digunakan habis, kita akan simpan sedikit. Kerana simpanan itu mungkin untuk kegunaan yang masa mendatang. Yang itu sedikit sebanyak sebenarnya kita sedang melibatkan topik perancangan kewangan secara keseluruhan. Saya buka huraian yang selanjutnya. Sebelum saya ke topik yang tadi yang saya sebut tentang perancangan kewangan secara keseluruhan. Okey, lahir, kerja. Kerja mungkin kita boleh bermula seawal umur 18.
kebangkalan kita tidak bercadang selepas SPM untuk menyambung pelajaran, dan Allah beri peluang untuk kita dapat pekerjaan dan sebagainya. Jadi seawal 18 kita dah begitu. Bagi mereka yang berpeluang untuk sambung ke tahap diploma atau sijil, 18, 19 sudah pada tentu menyambung pelajaran. Diploma gitu gini akan habis pada umur 20, dan umur 21 insya-Allah boleh memohon pekerjaan, dan dengan izin Allah katalah kita terima peluang untuk bekerja. Jadi pada umur 21 kita dah boleh kerja pada tahap kelulusan diploma. Bagi tahap kelulusan ijazah, umumnya orang akan mula bekerja pada usia 23. Jadi inilah umur-umur mungkin permulaan bekerja, 18, 21, 23. Elok juga disarankan terutama pada diri saya dan saudara-saudari, eloklah juga kalau boleh kita buat ketetapan atau membuat perancangan untuk bersara pada usia 60. Kerana akan ada lagi ulasan selepas umur 60 pada usia 61 hingga 70 apa yang sewajarnya kita lakukan, ya. Namun begitu buat sementara ini kita ambil tempoh umur bersara sebagai umur 60. So yang ketiga, jom kita usaha fahami. Nanti pelan-pelan saudara-saudari saya yakin semua sudah ada yang juga sudah berpengalaman, malah lebih mahir daripada kami untuk dalami ilmu perancangan Islam secara keseluruhan. Saya buka layan yang selanjutnya, introduction, pengenalan kepada perancangan kewangan Islam secara keseluruhan. Okay. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 elemen asas. Namun begitu mungkin daripada elemen asas ini boleh dipecah-pecah menjadi elemen-elemen sampingan dan sebagainya. Namun begitu 7 elemen asas. Jadi saya akan conteng di kertas maju. Ya. Okey, saya guna ruang yang masih ada sedikit ni. Okay, nombor 1 kita panggil pengurusan aliran tunai. Pengurusan aliran tunai. Okay. Untuk mudah kita cuit sedikit apa maksud dia. Senang cerita, tiap-tiap bulan apabila kita bekerja atau berniaga dan sebagainya, selalunya kita akan buat closing atau kita akan buat penutupan akaun pada hujung bulan, pada bertarikh pada 25 bulan dan ke atas. Sebagai contohlah pada 30 dan 31. Pada bulan-bulan yang ada 30 bulan atau 31 bulan. Jadi akan ada duit masuk dan akan ada duit keluar. Itulah aliran tunai. Namun begitu perincian di dalam aliran ini, cara mana dibelanjakan, cara mana didapatkan pendapatan ini kita akan urai selanjutnya. Okay. Yang kedua perancangan pengurusan risiko. Sudah barang tentu dalam hidup kita ada risiko. Apakah risiko sepanjang hidup kita? Meninggal adalah satu risiko. Hilang upaya kekal adalah satu risiko. Baik disebabkan oleh sakit biasa ataupun kemalangan. Sakit kritikal adalah satu risiko. 1, 2, 3. Masuk ke hospital disebabkan apa jua sebab, baik biasa, sakit biasa, sakit serius, kemalangan, juga satu risiko. Jadi risiko ini perlu diuruskan dan dia akan melibatkan aliran tunai yang ada pada kita. Nombor 3, perancangan pelaburan. Barang tentu ada kaedah-kaedah bagaimana kita boleh melabur. Ya. Yang berikutnya, perancangan tabung pendidikan. Terus bagi anda yang sudah berumah tangga dan Allah izinkan sudah mempunyai cahaya mata, jadi tabung pendidikan ini juga perlu dimasukkan di dalam perancangan. Apa yang berikutnya? Perancangan zakat dan atau cukai. Jadi sebagai seorang yang Islam, sudah barang tentu zakat diberi keutamaan. Bagi saudara-saudara yang insya-Allah yang buat sebentar ini belum lagi Islam, sudah barang tentu kadar pendapatan tertentu kita akan dikenakan cukai. Baik sama ada kita bekerja ataupun kita berniaga, zakat dan atau cukai itu satu benda yang perlu
perlu dipertimbangkan. Ya. So perancangan apa yang berikutnya? Perancangan tabung persaraan. Sudah barang tentu, sebagaimana yang tadi mungkin kita telah olahkan sedikit, perancangan tabung persaraan. Ya, saya tulis dahulu persaraan. Kalau kita tengok pada garisan yang sebelum ini, lahir, kerja, bersara dan dibersarakan. Andaian Allah izinkan kita meninggal tepat pada umur 70. Jadi sudah barang tentu kita bekerja, kita berniaga, kita berusaha menghasilkan pendapatan, dan kita decide, kita bercadang buat keputusan untuk bersara pada umur 60. Jadi tabung persaraan ini maknanya duit yang kita ada itu untuk diguna untuk tempoh 10 tahun ini, dengan syarat memang ditakdirkan meninggal pada usia 70 lah. Jadi itu yang selalunya orang akan bercerita tentang kita memerlukan dana di sini. Dan kena juga membuat perancangan berapa nak dibelanjakan setiap bulan, bermula daripada hari pertama pencen sehinggalah ditakdirkan dibesarakan atau meninggal. Ya. Elemen yang terakhir dalam perancangan kewangan secara keseluruhan dipanggil perancangan pewarisan. Perancangan pewarisan. Okey, ada 3 buku yang ingin saya sarankan saudara-saudari untuk rujuk. Di situ menjelaskan lebih mendalam tentang elemen-elemen ini dan sebagainya. Jadi antara bukunya, Jadi yang nombor 1 bertajuk Wang, Anda dan Islam, ditulis oleh Ustaz Zaharuddin bin Abdul Rahman, tentang halal haram dalam kewangan dan pembankan dan sebagainya. Dia punya pengeluar ataupun publisher dia True Wealth Publishing. Ya, kenapa mungkin sesuai untuk kita rujuk dan untuk jadi bahan bacaan, dan berpeluang juga untuk bertanya kepada mereka yang lebih harian. Ada banyak tajuk di sini, ada bab 1, ada sehingga bab 12. Ada 12 bab yang antaranya unsur-unsur dan elemen haram dalam kewangan, bercerita tentang riba, bercerita tentang hutang menurut Islam, pembankan Islam dan konvensional, urus unsur-unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa. Jadi insyaAllah buku ni boleh menghadirkan banyak manfaat untuk kita bersama. Saya pun senang cerita, daripada beli buku ni masih wangi, jadi rasanya perlu dari masa ke semasa untuk saya baca. Jadi jom kita buku Wang, Anda dan Islam. Ya. Okay, apa lagi buku yang mungkin saudara-saudari boleh rujuk lebih mendalam tentang elemen perancangan kewangan, khususnya elemen-elemen yang 7 ini? Buku ni bertajuk Capture TM, Capture Trademark. Mana Capture Trademark ni, kalau kita bahasa Melayu kan tangkap hak milik tercipta, hak milik cipta terpelihara. Tertangkap hak milik cipta terpelihara. Okey, di sini tajuk buku ni di depan Capture, di dalam dia ada hurai sedikit, Handy Professional Aid for Financial Planners and Advisors. Jadi buku ini dikeluarkan oleh D-Wealth Publication Malaysia, D-Wealth Publication Malaysia Sdn Bhd. InsyaAllah saya rasa buku ini mungkin kita boleh cari di kedai-kedai buku dan sebagainya. Ya, jadi banyak benda yang mungkin boleh kita rujuk dan sebagainya, insyaAllah. So tentang perancangan pewarisan juga banyak buku di luar sana. Namun begitu ingin saya highlight pada diri saya untuk sering membaca dan mengulang kaji. Jadi buku yang mungkin saudara-saudari boleh cari, tajuknya Wasiat Islam
Penerbitnya insya-Allah kalau tak silap saya Telaga Biru. Jadi buku ni pun menarik untuk baca tentang rancangan pewarisan. So, setakat itu jadi tujuh elemen perancangan kewangan telah dapat kita kongsikan secara umum. InsyaAllah saya akan mula berkongsi perkara-perkara yang diuraikan daripada mula sampai di elemen ini secara terpinci dalam rakaman yang selanjutnya. So, salah silap saya mohon maaf pasal inilah kali pertama buat rakaman. Namun begitu, rasa semangat ingin berkongsi apa-apa yang dipelajari itu kepada saudara-saudari. Mudah-mudahan manfaatnya terutama kepada saya dan Raja dan juga kepada saudara-saudari di luar sana. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.